Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat berpuasa pada yang Muslim. Dan suka saya nyatakan sini hari ini adalah hari pertama, iaitu siri pertama bagi sesi pembentangan grup-grup Jom Get Certified, siri yang pertama. Jadi untuk pagi ini sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Amin. Baik, untuk hari ini kita akan bersama dengan rakan-rakan bakal GCT kita iaitu Cikgu Azizul, Cikgu Lintik, Cikgu Muhammad Razak, Cikgu Muhammad Kamarul Hafiz dan Cikgu Ermi yang akan membentangkan beberapa tajuk iaitu Chrome Web Store, Google Books, Scholar, Translate, Blogger, Gmail dan Google Drive. Bagi rakan-rakan yang bersama dengan kami pada pagi ini, suka saya ingatkan sekiranya anda ada sebarang soalan ataupun mungkin nak bagikan cadangan atau komen ke, anda boleh type saja dekat bahagian chat, okey? Dan saya akan cuba bacakan kepada presenter-presenter kita. Tapi saya lebih cadangkan sekiranya ia lebih baik berikan laluan kepada para pembentang untuk habiskan pembentangan mereka terlebih dahulu. Kemudian selepas habis sesi masing-masing, kita akan lihat sama ada soalan atau tidak dan kita akan tanyakanlah kepada rakan-rakan kita. Kemudian seperti yang saya hantarkan sekarang di dalam bahagian chat dan juga ada di dalam bahagian Q&A adalah link untuk memberikan feedback. Jadi feedback ni sebenarnya sangat penting kepada rakan-rakan kita. Jadi saya harap rakan-rakan peserta yang ada pada pagi ini dapatlah mengisi feedback tersebut sambil-sambil mendengar rakan-rakan kita dan menonton rakan-rakan kita buat pembentangan. Okey, supaya kita dapat support mereka dalam permohonan GCT yang akan datanglah. Okey. So tanpa membuang masa untuk pagi ini, saya mulakan dengan Cikgu Azizul. Cikgu Azizul dah sedia Ya Tuan, sudah bersedia. Okey, alhamdulillah. Jadi kita sedia dengan kita bersama dengan Cikgu Azizul bin Abu Bakar yang akan membentangkan tajuk berkenaan dengan Chrome dan Web Store. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Sir Malik. Okey, nampak tak saya punya paparan? Ya, jelas-jelas. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat kepada urus setia e-didik Malaysia bagi program Jom Get Certified sesi April hingga Jun 2021. Rakan-rakan program Jom Get Certified, tuan-puan yang dihormati sekalian, saya Azizul dari Tenom Sabah akan membentangkan tentang Chrome dan Web Store. Okey. Apakah Chrome? Okey, kita selalu mendengar tentang Google Chrome. Okey, Google Chrome ialah pelayar web keluaran Google yang menggunakan enjin susun atur dan kerangka aplikasi WebKit. Namanya berasal dari bingkai antara muka pengguna grafik pelayar web yang dipanggil Chrome. Bahasa mudahnya, Google Chrome adalah pelayar web. Okey. Apakah Chrome Web Store? Okey. Chrome Web Store atau singkatannya adalah CWS adalah sebuah kedai Google di atas talian. Dikenali juga sebagai kedai web Chrome dalam bahasa Melayu. Okay. Kemudian Omnibox. Okay. Omnibox merupakan bahagian di atas browser yang saya tandakan, yang ditandakan oleh anak panah dan bingkai ni. Ianya memiliki pelbagai jenis fungsi serta dapat memaparkan alamat laman web yang ingin dikunjungi. Okay. Kemudian cara mencari jawapan menggunakan Omnibox iaitu cara pengiraan. Untuk mencari jawapan berkenaan pengiraan, kita hanya perlu type pengiraan yang ingin dicari. Contohnya, di sini saya menaip di Omnibox tu 20 kali 5, dia ada kecil di sini lah, 20 kali 5 dan dia akan memaparkan kalkulator 20 kali 5 dan dia siap kira 100, begitu. Begitu juga jika kita nak tahu tentang timer, kita nak tahu saat, kita nak kira berapa ketika kita, pelajar kita mengambil peperiksaan, kita nak letak timer, okey, kita boleh letak 2 minutes timer, okey, kita type di Omnibox tu, kemudian dia akan keluar dan kita tekan start ataupun stop masa yang diberikan, okey.
Kemudian cara mencari jawapan menggunakan Omnibox bagi perbandingan ukuran. Okey. Untuk mencari jawapan berkenaan perbandingan ukuran, kita perlu type ukuran semasa dan ikuti dengan simul sama dengan, atau perkataan tu untuk dapat ukuran yang kita ingin tukarkan. Contohnya, 1 cm sama dengan berapa meter. Untuk ubah dari sentimeter kepada meter, maka di Omnibox ni kita type dan dia akan keluar berapa kiraan formula bagi 1 cm sama dengan 0.01 meter. Okey. Cara kita mencari jawapan menggunakan Omnibox perbandingan ukuran bagi kilometer pun boleh kita buat. Kita letak 5 km to meter. 5 km to meter dia akan buat ukuran 5 km sama dengan 5,000 meter. Begitu juga dengan pertukaran mata wang, iaitu 50 USD to MYR. Dia akan buat conversion untuk dia punya ringgit mata wang 50 US dollar sama dengan 204 ringgit 77 sen. Begitu. Okey, cara kita mencari jawapan menggunakan Omnibox bagi fakta segera, iaitu quick facts. Kita hanya perlu type apa yang ingin dicari di ruangan Omnibox. Contoh di sini, saya mencari tentang Jos Rizal. Dia akan sebelah kanan kita akan nampak fakta ataupun quick facts. Fakta segera, fakta ringkas tentang Jos Rizal. Begitu juga kita cari tentang kromosom. Ia akan keluar satu paparan di sebelah kanan ini tentang ringkasan tentang kromosom. Begitu juga kalau kita type tentang Gunung Kinabalu, begitu juga dia akan keluarkan fakta-fakta berkenaan Gunung Kinabalu. Okey. Kita teruskan kepada bookmarks laman web. Okey. Bookmarks laman web terletak di bahagian kanan Omnibox. Kalau kita perasan, di bahagian kanan Omnibox ni ada satu logo berbentuk bintang. Okey. Kita akan klik bintang tersebut, kemudian akan keluar edit bookmark. Di sini akan keluar edit bookmark. Okey, dia akan nyatakan nama laman web yang kita ingin bookmark ni. Kemudian kita akan tekan done untuk memastikan ia di bookmark di panel di bawah sini. Okey, contohnya apabila kita tekan done, okey, dia lekat di sini. Okey. Kemudian cara lain yang kita boleh gunakan adalah kita bookmark laman web ni dengan menekan 3 titik bertindih, iaitu maksudnya di sini 3 titik bertindih itu adalah customize and control Google Chrome. Okey, bahagian hujung sekali yang sebaris dengan Omnibox. Okey. Untuk menambah bookmark, kita hanya perlu klik bookmark. Okey, kita akan klik bookmark. Bila tekan 3 titik ni dia akan keluar bookmarks dan kita akan bookmark di step dan kemudian kita klik done. Dia akan keluar pun juga di paparan ini. Okey. Seterusnya, cara kita membina folder bookmark. Okey. Kita akan buka Google Chrome, kita akan klik di logo bintang, okey. Bina folder ini dan pilih edit bookmark. Okey, pilih edit bookmark. Okey, kita akan tekan more dan klik more. Edit bookmark ni kita akan klik more. Okey. Selepas tu akan keluar paparan yang begini. Setelah kita klik more ni akan keluar edit bookmark ni, kita akan klik new folder. Okey. Selepas kita klik new folder, kita akan savekan laman web yang kita ingin simpan di dalam new folder ni. Kita akan tekan save. Okey. Selepas tu apa yang akan keluar? Dia akan keluar new folder. Maknanya laman web yang kita ingin bookmark ni akan tersimpan di dalam folder new folder di paparan panel di bawah kotak Omnibox ni. Okey. Seterusnya tentang pin tabs. Okey. Pin tabs dapat mengelakkan dari tab terpadam. Bermakna kalau kita nak buat pin ni, pin tab ni untuk mengelakkan dia daripada terpadam, kita hanya perlu pergi dekat mana-mana tab yang kita ingin pinkan ini, kita pilih. Contohnya saya pilih yang Google Workspace ni, kita akan klik kanan di tab ini. Kemudian kita akan pilih pin. Okey. Kalau kita ingin menyah pin, kita akan klik unpin. Tapi sekarang ni kita pinkan kita tengok, kita akan tekan pin dan dia akan terpin di sini. Dia akan terpin di sebelah logo Google ni. Dia akan jadi begini. Maka dia elakkan kita daripada kita terpangkah atau terpadam tab ni lah gitu. Okey, jika untuk kita unpin, kita klik balik yang tab yang kita pin tadi, kita klik kanan dan kita klik unpin. Maka dia akan tidak dipinkan di browser tersebut. Okey. Okey, seterusnya cara mencari histori. Okey.
Cara untuk kita mencari history adalah kita perlu pergi ke bahagian hujung paling kanan sebaris dengan Omnibox. Kita akan pilih ikon 3 titik bertindih yang bermaksud Customize and Control Google Chrome. Kemudian kita akan klik history. Kemudian klik dan type apa yang ingin dicari di search history. Maksudnya apabila kita tekan history ini, kita akan pergi sebelah, klik history. Dia akan keluar paparan begini. Kemudian kita akan cari history apa yang kita telah maksudnya kita sudah layar beberapa laman web. Jadi kita boleh cari kembali apa yang telah kita search sebelum ini. Kita cari sebelum ini. Okey. Seterusnya adalah mencari item. Okey. Buka di Google Chrome dan type google.com di Omnibox. Okey. Di Google Chrome ni kita buka. Kita akan type google.com di Omnibox ni. Okey. Di Omnibox. Okey. Kemudian di tengah-tengah ada search. Di tengah-tengah nombor 2 ni, di tengah-tengah ada search. Type item yang kita ingin cari. Contohnya kalau saya di sini saya type Malaysia COVID-19 cases. Contohlah kita akan klik Google search dan dia akan cari apa saja tajuk berkaitan dengan Malaysian COVID-19 cases gitu. Okey, seterusnya adalah guna filter berdasarkan kategori dan fungsi. Bagaimana kita nak gunakan filter untuk kita kategorikan atau kita fungsikan apa yang kita hendak cari. Okey. Dalam setiap carian, pemilihan kategori boleh dibuat antaranya carian, okey, all, gambar, images, maps, peta, news, berita dan video sebagainya. Untuk menggunakan filter, kita akan klik bahagian tools. Maksudnya sekarang ni, contohnya saya buat carian di Omnibox, akan keluar begini, Sabah. Kita buat carian tentang Sabah. Kemudian di bahagian Sabah, saya pilih image. Contohlah, saya pilih image. Dipilih, selepas kita memilih image, kita akan gunakan tools di sini untuk kita filter ataupun kita saringkan apa yang kita nak cari tentang size ke, tentang color, jenis atau masa. Jadi dia akan filterkan apa carian kita dalam skop yang lebih kecil, begitu. Kemudian seterusnya adalah tambah aplikasi ataupun extension. Bagaimana kita ingin menambah aplikasi ataupun extension di dalam Google Chrome? Kita akan type di Omnibox tu https://webstore/category/extension. Kemudian di sini kita akan cari extension yang diperlukan di search the store. Di sini kita akan dapat, apabila kita type, kita akan ada search the store. Okey, kita akan cari. Contohnya saya nak cari tentang screen recording lah, contohlah kan. Kita akan cuba cari, kita type di sini screen recording contohnya. Okey, akan muncul beberapa screen recorder yang kita ingin pilih. Kita akan pilih, okey, kita kliklah contoh screen recorder di sini. Akan keluar add to Chrome. Maknanya selepas kita klik screen recorder ni, akan kita tambahkan extension ini ke dalam Google Chrome kita. Begitu. Itu cara dia kita tambah aplikasi ataupun extension di dalam Google Chrome. Okey. Seterusnya, cara kita membuang aplikasi ataupun extension. Okey. Bagaimana caranya? Kita lihat di sebelah Omnibox. Okey, di sebelah Omnibox ini terdapat logo extension yang berbentuk puzzle. Kalau kita perasan dia ada bentuk puzzle ni lah. Okey, klik logo tersebut. Okey, kita klik logo tersebut. Kemudian paparan halaman extension akan keluar. Ni paparan halaman extension akan keluar. Kemudian kita klik manage extension. Di sini ada klik manage extension dan cari extension yang ingin dibuang ataupun kita klik remove. Kita akan bila kita klik manage extension, akan keluar extension yang kita ada dan kita akan remove yang mana tidak kita perlukan lagi. Okey. Last but not least, okey, kongsi extension. Okey, cara-cara kita untuk kongsi extension, kita akan pergi ke chrome.google.com/webstore/category extension. Cari share extension diperlukan dan add to Chrome. Maknanya benda ni tidak ada sebelum ni. Kita akan cari, type tajuk dia share extension. Kemudian kita akan add to Chrome. Kita akan add to Chrome. Selepas tu kita akan klik logo puzzle. Kita akan klik logo puzzle di sini dan cari share extension yang kita telah tambah tadi. Maksudnya tadi kita ada tambah aplikasi atau extension. Kita guna cara ini, kita type share extension. Kemudian bila kita cari share extension tu, kita akan masukkan ke dalam extension kita di sini, senarai extension kita di sini. Okey. Selepas kita dah cari di dalam puzzle ni, akan jumpa share extension. Okey, di sini akan keluar. Apabila kita klik, kita akan disenaraikan tentang semua extension yang ada di dalam Chrome kita ni. Kita akan pilih salah satu ataupun beberapa extension yang kita ingin
share kepada rakan kita dan kita akan klik di sini kita akan klik select, kemudian kita boleh share melalui email kita akan share extension ini kepada rakan kita melalui email okey, dan kita klik send di sini. Okey, sebelum saya mengakhiri pembincangan saya ingin memohon maaf jika ada salah dan silap. Jika sebab yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang baik itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih Cikgu Azizul. Agak cepat juga 14 minit je. Sebab slide banyak kan, saya cuba laju. Itulah. Okey. Baik. Cuma saya nak tambah sikit je berkenaan dengan kongsi extension tadi. Sekiranya dalam sesi, contohnya dalam sesi kita punya ujian, contohnya untuk level 1, seandainya dia tanyalah soalan tu ada keluar, kalau boleh, cara yang paling mudah dia suruh kita cari saja dalam web store extension yang diminta tu, kemudian kita copy je URL dekat dalam Omnibox, kita tampal dalam kita punya dalam Gmail kita dekat bahagian compose tadi tu. Lepas tu kita send dia pada orang yang dia minta. Itu antara soalan yang bakal keluar lah. Okey. Dan satu lagi yang saya suka ingatkan, walaupun dia ada tanya berkenaan bagaimana nak add extension, kita secara umumnya, walaupun kita tahu kita ada extension yang tertentu kita boleh guna, sebaik-baiknya dalam ujian level 1, level 2, elakkan daripada guna extension. Sebab dalam soalan tu dia hanya tanya berkenaan dengan basic perkara-perkara yang berkaitan dengan Google Workspace lah. Jadi dia tak perlukan kita guna third party apps lah maksudnya. Okey. Tapi pembentangan yang bagus lah. Terima kasih Cikgu Azizul. Tahniah. Sama-sama tuan. Seterusnya kita meneruskan lagi tajuk yang iaitu Google Books, Scholar dan Translate yang akan dibentangkan oleh Cikgu Lintik Anak Bengau. Okey, dipersilakan Cikgu. Okay, alright. So, selamat pagi je. Saya share slide dulu. Okay, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. So, first of all, thank you untuk this great opportunity. So hari ini kita akan explore kepada secara ringkas lah, kita tak akan in detail. Okay, secara Google application ni. So kita ada Google Book, okay, Google Scholar dan juga Google Translate. So before kita proceed, so allow me to introduce myself. So my name is Lintik Anak Bengau, so from Miri Sarawak. So alright, so ini adalah objektif kita pada hari ini. So kita akan explore secara ringkas penggunaan Google Book, Google Scholar dan Google Translate. So saya memang ada slide, okay, tapi nanti kita akan explore bersama. Okay. Jadi kita start dengan Google Book. Okay. Google Book ni dia adalah comprehensive, okay, of full textbook. So saya suka Google Books, okay, sebab dekat situ ada banyak buku teks yang boleh saya gunalah sebagai rujukan. So ini adalah cara penggunaan dia. Nanti kita akan explore bersama. So pertama kita tengok kita buka kita punya Google. So kita type Google Books. Lepas tu dia akan keluar paparan macam ni. Lepas tu type judul buku ataupun type nama buku. Lepas tu dia akan keluar paparan. Jadi kita pilih satu persatu. So mana satu yang kita nak tengok lah. Go to preview. So nanti bila kita preview dia akan keluar paparan macam ni. So sekarang kita akan explore bersama. Pertama saya type. Tak pasti dia ada atau tidak. Cuba kita explore lagi kepada yang ni. Dot sebelah tepi ni. Ada tak Google Book kat sini? Tak ada, so kita type lah. So Google Book. Google Books. So kita pergi kepada books.google.com.my. Klik.
Okay, lepas tu kita type buku ataupun type nama buku. Okay, contoh saya mau tengok buku untuk human resource. Okay, saya type human resource. Okay, human resource management. So dia akan keluar senarai buku lah, senarai buku. So dia akan keluar tajuk buku, so nama penulis dan juga tarikh, dia punya date of publish. So contoh saya nak pilih buku ni. Okay, human resource, okay, critical perspective on business. Klik. Alah, buku lama. Okay. So kalau saya nak baca, saya akan turun ke sini. Sorry, saya punya internet agak slow. Okay. Lepas tu turun bawah. Okay. Dan konten dan sebagainya. Contohlah saya nak letak dekat saya punya library. Okay. Jadi saya akan add, pergi my library kat sini. Add format. So nanti saya boleh baca kemudian lah. Okay. Ataupun kalau saya nak baca sekarang, so saya akan klik read. Nah, boleh. Okay, jadi itu untuk Google Book. Ya, saya padam. So sekarang kita pergi kepada Google Scholar. So Google Scholar ni okay, dia provide a simple Google Scholar can provide a simple way to broadly search for scholarly literature, search across a wide variety of disciplines and sources. Okay, jadi Google Scholar ni kebanyakan artikel ataupun tempat kita cari artikel ataupun jurnal yang membantu kita untuk membuat rujukan dan juga research. Okay, jadi ni adalah cara penggunaan untuk Google Scholar. Okay, macam biasa type Google Scholar. Okay, dia akan keluar paparan seperti di bawah dan type nama artikel yang mau dicari. Okay, hasil carian, so my library, so nanti kita akan explore bersama. Okay, and yang ni kita boleh start ataupun klik untuk simpan ke awak artikel ke dalam library. Okay, nanti kita akan explore bersama. Scholar. So dia akan keluar scholar.google.com. So klik. Okay, contoh kita type, so kita nak cari artikel tentang HR. Okay, jadi artikel on HR. Baik, so dekat sini ada banyak artikel, so kita cari. Okay, contohlah kalau saya nak cari artikel tentang HR untuk bahagian turnover, so saya akan klik lah. So kita selain daripada selalu kalau kita buat assignment, so kita akan tengok kepada Google saja. So adalah lebih baik kalau kita nak cari sumber yang lebih sahih lagi, kita ambil daripada Google Scholar lah. Sebab dia done by researcher. So yang ni adalah contoh ni artikel yang saya mau cari, iaitu tentang employee turnover. So dekat sini saya boleh tengok lah apa maklumat tentang employee turnover. Jadi baik. Artikel. Contohlah saya nak simpan dekat library, so kita pergi my library. So my library ada dekat kita punya contoh my library, setakat ni my library saya kosong. Jadi saya nak add artikel, so nanti saya boleh baca kemudian. So saya akan pergi, saya nak add artikel dalam saya punya my library. Lepas tu saya nak simpan artikel ni, saya mau baca kemudian, so saya akan letak ataupun saya akan klik tanda bintang ni untuk save. Lepas tu kita cari artikel lagi untuk kita baca kemudian ataupun untuk kita baca untuk kita simpan dalam our library. My library. Contoh ni.
Satu lagi artikel, okay, moving HR to the higher level, okay, HR practice and organizational effectiveness. So saya klik save ataupun saya klik tanda bintang, so dia ada dalam saya punya My Library. Okay, jap kita pergi My Library. Klik My Library. So dua artikel, okay, yang kita tandakan bintang tadi ataupun yang kita tandakan start tadi, so ada dekat sini. So nanti saya boleh baca lah. Yang tadi, okay. Alright, so satu lagi artikel tadi, so this one. So ni artikel yang kita save tadi lah. Okay, ada dekat kita punya library. Okay, alright. So last is Google Translate. So Google Translate ni dia adalah instantly translate word, page and web based between English and over 100 other languages. Jadi ini adalah Google Translate. Ini adalah penggunaan dia macam biasa. So kita type Google Translate. Type perkataan ataupun teks yang kita mau cari. Boleh tekan tanda volume untuk double check sebutan lah. So yang ni kenapa pergi sekian terima kasih jam. Sebelum kita pergi sekian terima kasih, kita pergi sini dulu. Kita cari Google. Sorry. Kita cari Google Translate. Google Translate. Bisa. Contoh saya tukar kat sini, saya nak translate perkataan ini from English to Malay. So sebab kita nak explain dengan detail apa ataupun bagaimana penggunaan term tersebut. Where is Malay? Malay. So contoh saya mau saya nak translate perkataan ataupun term of education dalam BM. So education in English, so dalam BM dia translate dalam BM is pendidikan. And then saya mau saya mau double check saya punya sebutan ataupun saya punya pronunciation. So dia akan sebutlah education and saya nak learn to pronounce. Saya nak macam mana sebut ni? Agak susah term ini untuk saya sebutkan. So saya boleh klik, so dekat sini. So slow. Jadi ini adalah benda yang paling saya suka dengan Google Translate lah. So dari segi bila kita belajar untuk pronounce. Alright. Jadi ini adalah untuk Google Translate. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, tahniah Cikgu Lincik atas perkongsian tadi. Ramai yang bertanya ni sebenarnya, tapi soalan tu jawapan dia hampir sama je. Berkenaan dengan book dan juga scholar ni dia lebih kepada untuk kita buat research. Tapi kalau berkaitan dengan ujian, berkaitan dengan ujian level 1, biasanya dia akan tanya bagaimana kita nak buat citation. Dan citation tu kita akan kena hantar melalui email. Kalau level 1, level 2 lah. Biasanya soalannya keluar dalam level 1. Jadi bagi rakan-rakan yang berminat untuk tahu dengan lebih lanjut nanti berkenaan dengan books, dengan scholar, bolehlah melayari, lihat di dalam YouTube. Ada banyak sangat perkongsian yang diberikan berkaitan dengan books dan scholar ni bagi mereka yang nak menggunakan lah. Tapi kalau secara umum sahaja dia berkenaan dengan, kalau dia berkenaan dengan GCE level 1, level 2 ni dia tak lebih daripada kita buat citation sahaja.
Okey. Seterusnya ialah tajuk blogger yang akan disampaikan oleh rakan saya Cikgu Muhammad Razak bin Teridi. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Cikgu Razak untuk tajuk beliau yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Saudara Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. I'll just share my screen. Okay. Okay. Menggunakan blog alternatif yang memudahkan. Apakah dalam sesi pagi ini kita akan lihat bagaimana menggunakan blog dan apakah yang dikatakan sebagai alternatif yang memudahkan. Kenapa perlu adanya blog? Walaupun kita dah ada IG, YouTube, channel FB and everything. Kerana otak manusia ini berbeza. Ada orang sukakan A, ada orang sukakan B, ada orang suka video, ada orang suka membaca. Dan kerana digital presence, walaupun kita dah ada IG, YouTube, FB, dan kita boleh tambah lagi digital presence, kehadiran digital dengan menggunakan blog, itu kepelbagaian. Dan sebenarnya blog ini menyenangkan proses kreativiti. Tak seperti YouTube, kena ambil video, kena edit. Dan kalau IG hanya gambar, kalau Twitter terhad mungkin perkataannya, tak perlu ambil masa yang lama pun, type dan save. Kelebihannya, ia lebih mudah seperti yang saya katakan tadi, lebih mudah berbanding dengan YouTube dan lebih personal sebab kita menulis daripada hati. Berbanding dengan Twitter, dengan FB, dan FB ni banyak distraction. Kadang klik sini, klik sana pula, tak dah nak baca yang ni, yang lain pula dekat wall. Dan very easy, 3 step sahaja untuk blog ini, iaitu make a new post, type dan publish. Okay. Saya punya presentation akan jadi amat ringkas daripada yang lain. Ini cara dia, as easy as 1, 2, 3. Kita pergi ke buka satu tab baru di Google Chrome, type blogger. Kedua, bila dah keluar blogger tu, kita klik saja pada blogger. Dan ketiga, create the blog. And lastly, kita akan publish. Very easy. Kita akan lihat bagaimana untuk in real time. As I said, pergi ke Google Chrome, buka a new tab dan type blogger. Oops. Dia dah akan keluar sini dan just kita klik saja. Okay. Kenapa lain ni? Kenapa lain tadi yang saya tunjukkan, saya tunjukkan tadi. Okay. Where was it just now? Okay, kalau saya tunjukkan yang tadi tu dia ada, where was it just now? This one. Okay, ada yang merah tapi yang this one tak ada merah pun. Tak ada merah tu semacam ni. Kerana saya sememangnya telah ada blog sebelum ni yang saya buat. Saya ada dua sekali. Di sini satu sistem komputer dan satu lagi My GCT Journey. Saya pun dah terlupa sebenarnya blog yang saya buat. Bila Malik suruh bagi tajuk ni baru tengok, baru perasan adanya blog saya yang sebelum ni. Okay, a new post. Maka kita buat a new post. Title, sebelum saya teruskan, kita bincang sedikit tentang apa ni, subhanallah, tentang antarmukanya. Dia ada title di sini, ada preview, ada publish, dan di sini macam word yang kita boleh gunakan. Title kita tulislah apa-apa yang kita nak tulis, nak jadikan blog ini, apa tajuknya. Contohnya My GCT Journey. Oops, sorry. Okay. Dan preview di sini kita akan lihat apakah yang akan keluar jika kita publish. Kita preview.
See, my GCT journey. Bagaimana yang tepi-tepi ni semuanya akan diberitahu kemudian. Okay. Di sini type lah. Biasanya kita akan buat welcome to my page. Very easy. Apa yang kita boleh lakukan di sini, kita boleh macam buat boldkan dia, dan tak sekadar itu kita boleh insert image yang kita insert ada daripada 4 sumber, daripada komputer kita sendiri, fotos, blogger ataupun by URL, dan kita boleh juga insert video, juga kita boleh insert video. Okay. Dan contohnya kita insert image yang kita upload daripada komputer, ambillah image apa-apa pun, choose files, ambillah, kita ambil, ini pasal, ini besar sangat tak boleh. Okay. Ambillah gambar saya pun. Okay. Dan kita boleh edit apa yang kita nak edit, kecilkan, besarkan, macam-macam kita boleh edit. Dan di sini banyak yang kita, dan edit image ini dia punya alternate text, jika orang pergi ke situ, apakah teks yang dia akan nampak. Okay, very easy. Dan video juga kita boleh insert. Macam tadi saya ambil daripada komputer saya, ini pasal virus, pasal vaksin COVID-19 yang sekarang ni hangat diperkatakan. Okay. Dan kemudiannya kita publish. Kita nak tengok dulu apa akan jadi. Okay. Alhamdulillah jadi. Inilah yang akan orang lain lihat. Dan kita publish. Sebelum kita publish, untuk memudahkan pencarian di internet tentang blog kita, sebab kita nak digital presence kan, nak orang sedar kita hadir di internet, kita letakkan labels supaya apabila orang search, dia akan nampak kita punya. Ini ada kaitan dengan SEO dan semuanya lah. Tapi letakkan label yang bersesuaian. Macam sini sebab dia COVID-19, video pasal COVID-19, kita tukarlah COVID-19 vaksin penerangan, okay, and such. Okay. Location, jika kita ingin meletakkan location di mana kita buat benda ni, buat blog ni, saya tulis Kuala Krai Kelantan Malaysia. Okay. Ayat Kuala Krai Kelantan Malaysia. Okay. Where is it just now? Oh, here. Try a different location. Okay. Kuala Krai Kelantan. Now there. Okay, Malaysia. Okay. Kita boleh tengok dan orang akan lihat di mana kita berada. Dan di sini optionsnya, kalau sebab bila kita buat blog, orang boleh comments, macam kita punya YouTube channel, orang boleh komen atau tidak, maka kita boleh allow comments, do not allow tapi show existing, ataupun do not allow hide terus. Tak nak orang tengok apa semuanya. Dan last sekali, publish, confirm. Lebih baik kita tukarkan ini kepada vaksin, my vaccine information, contohlah. Kemudian kita publish, confirm, habis. Okay, sebelum itu, sebelum saya habiskan, kita tengok dahulu apakah yang boleh dilakukan dengan blog kita ni. Kena explore lah ni. Dia ada team di sini lah yang kita pilih tadi tu. Yang kita pilih mana satu yang kita kendaki sesuai dengan diri kita dan sesuai dengan tajuk kita. Agak formal tadi tu, kita ambil yang formal betul dah ni. Yang sini apply. Dan orang akan lihat seperti inilah. Okay. Dia akan beritahu apply successfully. Okay. Post yang kita dah buat. Okay. Dan saya nak lihat, okay. Dan jika
Ini adalah blog saya yang lepas. Jika kita ini sudah ada pun, kita telah ada pun YouTube channel kita yang ada video, maka kita boleh letakkan di sini video kita. Okay, insert YouTube. Ini semua video yang saya dah buat, maka letak sahaja yang mana satu yang sesuai dengan post kita tadi. Contohlah. Okay. Select. Dan di sini tidak ada publish kerana saya dah publishkan dah. Kita cuma update sahaja. Okay. Dan kalau kita nak lihat preview. Okay. Sudah ada di dalam ni. Okay. Publish. Itu sahaja, tapi sebelum kita record balik, cara nak buat dia very easy. Gunakan browser, make new post, type, biar sesuai dengan tajuk apa kita type tadi, tajuk pun sesuai. Edit selagi kita nak, letak gambar, letak itu, letak ini, letak video, letak link dan publish untuk semua orang baca. Itu sahajalah penerangan pendek saya tentang Blogger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih Cikgu Razak. Tapi ada soalan tak Cikgu Razak? Member ni tanya, ada member yang tanya, mana satu lagi best, Blogger ke Google Site? Dua-dua best, cumanya Blogger ni lebih personal. Google Sites ini agak bagi saya, tapi it's up to us. To me, Blogger is a bit more personal. Google Site ni saya letakkan perkara-perkara yang formal. Macam kita punya mungkin kalau yang nak ambil jadi apa tu guru cemerlang, dia boleh letakkan dalam Google Site. Dan Google Site semua pencapaian dia, semua dokumen dia, bukti-bukti kerja dia. Bagi saya begitulah. Tapi sebenarnya terpulang pada kita. Nak buat personal or non-personal, it's up to us. Okey. Soalan seterusnya dari Cikgu Siti ni, tadi Cikgu tunjukkan tema. Tema ni dia efek untuk keseluruhan blog ke ataupun certain page saja yang dalam blog kita? Semua sekali, selagi kita, sebab tadi ada nama macam-macam nama kat saya dua, ada JCT Journey lah, ada KSK lah untuk komputer tu. Dia akan melibatkan yang kita letak tu saja. Kalau yang kita tak payahlah tutup. Oh, jangan beria pakai mask tu. Okey, sorry. Tadi sebenarnya saya tengah bantu adik saya ni, dia nak ambil exam. Okey, tahniah Cikgu Razak. Terima kasih kerana pembentangan Blogger tadi. Okey. Sebelum kita teruskan pada pembentang seterusnya, ingin saya ingatkan sekali lagi, komen dan juga cadangan daripada rakan-rakan amatlah bermakna kepada rakan-rakan GCT kita, sebab mereka perlukan respon anda bagi membolehkan mereka menghantar permohonan GCT dan juga untuk memperbaikilah perkongsian mereka pada masa akan datang. Jadi saya harap rakan-rakan yang ada sekarang ni boleh buka link. Kalau belum nampak lagi, saya akan paste sekali lagi kat bahagian komen. Buka link feedback.eddidik.my dan cuba isikanlah survey yang ada di situ dan juga masukkanlah komen-komen anda sekiranya ada untuk rakan-rakan kita lihatlah untuk sesi inilah. Dan untuk sijil saya akan keluarkan dalam masa terdekat. Kalau lagi cepat survey ni tadi naik, mungkin sampai 50 ke 60 orang dah respon atau lebih, saya akan keluarkanlah link sijil tu lebih awal. Okey. Jadi kita pun ada lebih kurang 170 lebih yang di sini. Jadi silakan pergi ke website berkenaan dan berikan komen dan cadangan anda. Baik, untuk tajuk seterusnya kita akan bersama dengan Cikgu Muhammad Kamarul Hafiz, ya, berkenaan dengan Gmail. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Cikgu Muhammad Kamarul Hafiz untuk buat pembentangan beliau. Silakan.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita terima kasih kepada Cikgu Malik. Okay, seterusnya rakan-rakan dulu setia, jom get certified. Seterusnya rakan-rakan dalam Google Meet pada hari ini. Okay, nama saya Cikgu Muhammad Kamrul Hafiz bin Abdul Rashid, okay, dari Alu Gajah, Melaka. Seterusnya saya akan share skrin saya. Boleh nampak tak? Boleh nampak ke semua? Ngam. Boleh Cikgu Malik? Boleh. Okey. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu Gmail. Okay, terdapat 11 objektif pelajaran kita pada hari ini. Okay, pertama saya akan cuba cover untuk compose message baru. Okay, kedua, edit dan guna konteks. Ketiga, cari task. Keempat, bina label dan filter. Kelima, memulakan Meet dengan Gmail. Keenam, tambah email terus kepada task. Ketujuh, melayari mobile apps Gmail. Kelapan, filter message. 9, mute message. 10, bina dan masukkan template message. Dan seterusnya terakhir, tambah add-on Gmail. Okay, pertama kita pergi dulu, apakah itu Gmail? Okay, Gmail merupakan surat elektronik, email milik Google yang telah dilancarkan pada 31 Mac 2004. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada compose message baru. Compose message baru bermaksud membuat message dan menghantar kepada penerima. Okay, untuk kategori penerima pula, kita ada tu bermaksud penerima utama. Okay, CC bermaksud carbon copy ataupun salinan karbon. Salinan karbon maksudnya ialah senarai CC boleh dilihat semua penerima lain. Okay, BCC, salinan karbon buta ataupun blind carbon copy bermaksud penghantar email sahaja dapat tengok senarai penerima BCC. Di mana penerima-penerima email tidak mengetahui bahawa orang lain juga menerima email yang sama. Okay, sekarang saya akan tunjuk macam mana cara nak compose message yang baru. Pertama kita pergi kepada Gmail masing-masing. Macam saya gunakan Gmail e-didik. Okay, pada bahagian kiri nampak perkataan compose dan tanda tambah. Kita klik saja pada tambah. Okay, kemudian tu di sini kita boleh type lah, contoh saya type G, ni akaun delima saya type G. Kemudian tekan subjek, contohnya kita type mesyuarat kurikulum pertama. Itu saya dah siap lah kat sini cikgu, saya type terus. Okay, ni tajuknya, subjek mesyuarat kurikulum pertama. Okay, body saya copy. Okay, saya masuk pada bahagian body. Okay, kemudian kita tekan send. Okay, tu yang pertama lah untuk compose message baru. Okay. Seterusnya kita pergi edit dan guna konteks. Okay, edit dan guna konteks maksudnya kita boleh mengubah size dan font. Okay, kita boleh tambah fail sokongan, attachment daripada fail lain. Contoh macam kita buat mesyuarat, tambahkan fail sokongan dia. Okay, dan kita juga boleh tambah gambar pada ruangan body. Dan kita boleh gunakan kontak penerima sedia ada. Okay, caranya, okay, pertama kita pergi pada compose. Okay, tu tadi contoh saya pakai email delima saya. Okay, subjek. Okay, saya ambil ni, mesyuarat kurikulum kali pertama. Okay, subjek. Kemudian pada body. Okay. Sekarang macam mana cara kita nak edit cikgu? So edit, kat sini kita boleh ubah size dan warna font cikgu. Okay, di sini saya boleh select. Okay, kita boleh ambil B. B maksudnya kita nak boldkan. Okay, ataupun cikgu nak tukar warna di sini, kita boleh select. Okay, kita tukarkan warna. Okay, boleh pilih warna kita suka, contoh saya ambil warna merah di sini. Okay, kemudian kita juga boleh align kan dia. Okay, di sini. Okay, contoh. Alright.
Okay, selain tu juga tadi, kita boleh tukarkan ni cikgu ni kalau nak ambil seorang saja, kita juga boleh hantar kepada kontak kita yang lain. Contoh kita klik pada tu. Okay, di sini ada keluar my contacts. My contacts ni kita tekan all contacts. Di sini menunjukkan kontak-kontak yang pernah kita hantar mesej. Contoh saya nak hantar mesej ni kepada 3 orang yang lain, kita klik select all. Okay, dia akan tick semua sekali ketiga-tiga orang dan kita klik insert. Bermasuk kat sini ada penerima-penerima lain yang akan dapat mesej yang sama saya hantar. Right? Dan kemudian kita klik send. Okay, seterusnya kita pergi kepada cari task. Okay, cari task bermaksud untuk membuat reminder seperti menghadiri mesyuarat, menyiapkan tugasan rumah dan lain-lain aktiviti. Task juga terdapat pada Google Calendar. Okay, kita pergi kepada email kita. Okay, pada bahagian tepi, side tepi kanan, ada bentuk macam pensil ni. Kita klik. Okay, ini merupakan task. Okay, dan kita boleh buatlah task kat sini. Contoh, saya klik my task. Saya buat create new list. Contoh, saya type mesyuarat Koku. Okay, saya klik done. Okay. Di sini saya klik mesyuarat Koku. Kemudian saya boleh add task. So saya type sini mesyuarat kali pertama. Kemudian kita boleh tambahkan detail dan kita boleh set date. Kita pilih contohlah mesyuarat tu akan diadakan pada hari Isnin minggu depan. So 3 hari bulan, kita boleh set date, set time. Contoh kita buat pukul 10 pagi dan klik OK. Okay, itu saja cikgu, task. Seterusnya kita pergi nombor 4, bina, label dan filter. Okay, bina, label dan filter bermaksud untuk memudahkan pencarian email. Okay, seterusnya untuk pengurusan email lebih tersusun. Jika cikgu tengok di sini, okay, paparan saya ni, terdapat satu email saya warnakan dengan warna oranye iaitu Google. Ini kita masuk sebagai label. Contoh saya nak buat label kepada, contoh saya dapat email daripada Sir Malik, Edidik. Cara dia adalah saya klik pada email cikgu Sir Malik. Okay, kemudian saya klik pada bahagian atas, nampak macam label ni, kita klik label. Okay, kemudian saya tekan create new dan saya type sebagai Edidik. Kemudian saya tekan create. Jadi cikgu tengok kat bahagian tepi ni, okay, ruangan belah kiri ni, kita nampak satu label telah dibuat, iaitu label Edidik. Di sini saya juga boleh tukar warna, tekan vertical ellipsis ni, 3 dot ni. Kemudian saya tukar warna dia, label color, dan saya pilih warna merah contoh. Okay, kita dapati kat sini dah tukar label merah dan pada bahagian email ni ada Edidik sini merujuk pada label. Okay, seterusnya kita pergi kepada 5, memulakan Meet dengan Gmail. Memulakan Meet dengan Gmail bermaksud dapat mencipta meeting baru dan share link. Okay, kedua, dapat join meeting yang dicipta oleh rakan atau organisasi yang lain. Okay, kita balik kepada email kita. Okay, pada bahagian kiri ni, cikgu nampak Meet. Terdapat 2 item di sini iaitu New Meeting dan juga My Meeting. Jika saya klik pada New Meeting, okay, di sini terdapat link yang telah di-generate automatic. Kemudian kita boleh tekan button ni merujuk kepada copy link lah, copy meeting link dan cikgu boleh hantarlah kalau nak hantar. Macam cikgu biasa guna Telegram ataupun WhatsApp, boleh copy link tersebut. Okay, ataupun cikgu boleh hantar invitation terus kat sini send invitation. Okay, kita boleh send via email ataupun copy meeting invite. Kalau saya share via email, okay, dia akan direct masuk ke dalam email dan kita boleh hantar. Contoh tu saya hantar ke email delima saya. Okay, klik. Ini pada body dah dapat mesej tentang meeting yang akan dilaksanakan dan klik send. Okay, seterusnya, okay, kita pergi kepada nombor 6, tambah email terus kepada task. Maklumat pada task yang dicipta lebih lengkap dengan maklumat pada email yang diletakkan sekali. Contohnya,
Okey, ni contoh ni email pertama saya dapat daripada Cikgu Malik, invitation. Okay, saya klik sini. Okey. Jadi kat sini task kita akan buatlah. Contoh kita akan buat create new list. Okey, saya buat bengkel didik. Okey. Siri 1. Okey, saya klik done. Okey, bengkel didik siri 1. Okay, kemudian saya add task. Okay, saya type sini title bengkel siri 1 GCT contoh. Lepas tu saya tekan date. Okay, date contohlah hari ni saya buatlah hari ni. Klik OK. Kemudian pada email ni saya tekan dan kita tarik masuk ke dalam sini. Drop to create a new task. Okay, so dia akan keluarlah maklumat kat sini. Ni waktu today lah. Hari ni kita just tarik daripada email, terus tarik kepada bahagian task. So kita nak linkkan daripada email kepada task. Okay, seterusnya. Okay, melayari mobile apps Gmail. Okay, cara dia adalah kita kena muat turun aplikasi Gmail ke dalam telefon pintar menggunakan aplikasi App Store atau Google Play. Okay, biasanya kalau pengguna Android ataupun iPhone, okay, boleh semaklah pada handphone masing-masing. Okay, sekiranya tiada aplikasi ni, kita boleh muat turun melalui App Store ataupun Google Play, okay, direct terus ke email. Okay. Contoh cikgu. Okey, cikgu nampak kat sini ni paparan. Saya nak cuba browse email. Okey, ni ialah aplikasi. Cikgu nampak di sini paparan aplikasi Gmail lah. Jika saya menggunakan telefon iPhone. Okay, klik pada Gmail. Okay, kita boleh browse kat sini. Kita nampak apa yang ada dalam ni. Kita ada mail, kita ada meet. So ada new meeting, ada join meeting di sini. Okay. Kemudian dalam ni kita ada sama jugalah paparan, ada inbox, okay, semua email, senarai email. Okay, kemudian kita ada stars, notes, important, send, schedule, semualah. Tadi yang saya dah create tadi, e-didik, tadi kita buat label Google, okay, semua di sini. Tu cara kita nak melayari Gmail menggunakan telefon pintar masing-masing. Right. Okay, seterusnya kita pergi kepada filter message. Okay, filter message bermaksud memudahkan pengurusan email yang masuk ke dalam Gmail untuk membuat label, archive, delete, star dan forward email tersebut. Okay, sebagai contoh, kita boleh terus filter pada perkataan search mail. Okay, klik show search option. Okay, kemudian kita ada tengok from. From contoh, saya pilih message yang datang daripada Sir Malik. Okay, kita ada to pada yang penerima lah. Recipient, subject, includes the words, okay, doesn't have, size. Kita boleh pilih ikut menu-menu kita nak filter. Okay, kemudian kita boleh create filter di sini. Okay, create filter pula kita dapat ada skip the inbox, okay, mark as read, star, sampailah. Okay, di bawah ni kita boleh pilih juga apply the label. Kita boleh cipta label di sini. Contoh e-didik ataupun Google. Kemudian kita juga boleh filter ni kalau ada lagi email yang sama daripada Sir Malik ni, contoh kan, also apply filter to for matching conversation. So saya boleh buat kat sini, contoh sini saya klik pada e-didik. Okay, kemudian saya tekan create filter. So di sini tadi dia akan keluarkan filter yang bersangkutan lah dengan e-didik, contoh kat sini lah. Okay, tadi saya buat filter. Asalnya satu saja email dari Sir Malik. Bila saya filter, semua email yang daripada e-didik dia akan masuk ke sini yang bersangkutan. So kita filter khusus untuk e-didik. Alright. Okay, seterusnya kita pergi pada mute message. Okay, mute message bermaksud memindahkan email yang tidak dikehendaki dari inbox.
Okay, contohnya email salinan CC yang diterima dari pengirim yang tidak dikenali. Cikgu rasa mesej tu sangat annoying. Asyik keluar masuk mesej-mesej iklan-iklan dan kita nak mute supaya dia tak ada masuk lagi ke dalam inbox kita. Dia terus archivekan benda tu. So cara dia ialah okay, kita pergi pada contoh saya klik pada ni lah. Strict ni. Contoh saya pergi strict. Okay. Kemudian saya tekan pada vertical ellipsis ni, tekan more. Kemudian saya klik pada mute. Okey. So kat sini nanti pada inbox dah tak ada dah. Sebab dia akan masuk pada ruangan archive. Cikgu tengok kat sini lah. Dia akan pergi kepada all mail. Nanti dia akan masuk kat sini lah yang bahagian mute. Dia akan tulis bahagian mute. Mute. Ni nampak cikgu nampak muted. Sebab dia dah pindah dah. So daripada inbox dah tak ada, dia akan dipindah kepada archive, so dia masuk kat sini muted. Right? Okay, seterusnya kita pergi kepada bina dan masukkan template message. Okay, tidak perlu type message yang sama berulang kali. Contoh cikgu nak hantar mesyuarat guru. Cikgu hantar kepada cikgu A, tapi message yang sama cikgu hantar kepada 30 orang guru yang lain. Jadi kita buat satu template saja dan kita boleh send kepada yang lain. Okay. Mesej dapat dihantar dengan mudah dan cepat. Okay, cara dia ialah okay, pertama kita klik pada simbol gear. Okay, kemudian kita klik pada see all setting. Kemudian kita klik pada advance. Kemudian cikgu scroll down. Cikgu pergi pada template. Okay, template ni cikgu kena tekan pada enable. Okay, kemudian turun bawah lagi, kita klik save changes. Okay, kemudian kita pergi pada compose. Okay, contoh saya dah siapkan satu template lah di sini So kita ambil ni, nama dia program gotong royong perdana. Contoh okay, kita klik pada tu, biarkan cikgu klik pada subjek. Okay, program gotong royong perdana. Lepas tu cikgu isi pada bahagian body. Okay, maklumat ni. Okay. Seterusnya, cikgu klik pada bahagian bawah ni, sebelah bin ni, vertical ellipsis ni, 3 dot ni, okay, more option. Kemudian kita klik pada template. Kita klik save as draft. Kemudian pergi kepada save as new template. Okay, dia keluar sini, program gotong royong perdana, cikgu just klik save. Okay. Seterusnya, step seterusnya ialah kita klik pada compose. Kemudian kita klik pada subjek. Okay, contoh recipient, saya klik email delima saya. Okay, subjek. Cikgu tekan pada bahagian vertical ellipsis. Okay, cikgu pergi pada template. Okay, nampak dekat sini. Program gotong royong telah ada di sini. Tadi kita dah create awal template dan dia keluar terus. Kita tak perlu nak type semula program gotong royong. Automatik keluar di sini dan kita klik send. Alright. So seterusnya kita pergi kepada tambah add-on Gmail. Okay, tambah add-on Gmail maksudnya merupakan plugin tambahan dalam Gmail untuk memudahkan pengurusan dan akses bagi Gmail. Contoh, aplikasi yang ada kerjasama dengan Gmail, kita ada Zoom untuk buat video conference. Kita ada Todoist. Todoist bermaksud macam nak buat task management, dan juga Boomerang, kita mudah untuk kita schedulekan message. Okay, cara dia ialah pertama, kita klik pada simbol gear. Okay, kemudian kita
klik pada all setting. Kemudian cikgu pilih pada add-ons. Okay, di sini menggunakan G Suite, dia kata this add-on was installed by your administrator. Maksudnya semua pengguna email didik, Zoom telah diberilah. Okay, kemudian kita klik pada manage. Jika cikgu nak cari add-ons yang lain, klik manage. Contoh saya nak cari yang lain, saya cari boomerang. Boomerang. Kita nampak dia, boomerang for Gmail gadget. Contoh. Tak ada. Okay, kita cari saja. Boomerang saja. Okay, ada kat sini kan. Contoh, ada dua lah. Contoh Meteor lah, sort at Gmail. So macam-macam cikgu just type kat sini je lah. Contoh lain saya nak type Todoist. Okay, ada kan? Todoist. Okay, ada kat sini. Todoist ke apa-apa lah. Cikgu search lah kat sini add-ons yang lain. Okay. Todoist. Macam ni. Todoist for Gmail. Cikgu klik. Kemudian kita tekan install. Tekan continue. Okay, kemudian saya gunakan email e-didik. Okay, kemudian scroll down, klik allow. Okay, klik dan okay, kemudian kita pergi balik kepada inbox kita. Inbox. Okay, cikgu nampak kat sini. Tuan-tuan, mesyuarat kurikulum kali pertama. Okay, ke bahagian tepi ni ada perkataan ni, Todoist akan keluar. Tadi yang asal semua ada Zoom. Zoom automatic dah install dah kepada pengguna e-didik, email didik. So tambah lagi Todoist dah keluar kat sini. Add-on yang kita tambahkan. Dan cikgu boleh start buat lah. Kita boleh buat task, add email as task. Di sini maklumat-maklumat. Okay, right. Dan kita boleh set due date dia semua dan kita boleh add task. Right. Okay, jadi okay. So sampai di sini sajalah penerangan panjang lebar saya. Okay, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat lah. Untuk pengetahuan semua, Cikgu Kamarul ni sebenarnya PPD kat tempat saya ni. Jadi hari ni bertuah saya dapat dengar dia bagi ceramah. Itu hari dia dengar saya kan. Okay. Tapi bagus lah. Terima kasih Cikgu Kamarul atas pengeterangan tadi. Seperti yang ditunjukkan, semua apa yang tadi Cikgu Kamarul kongsikan tadi, dia akan keluar. Sebahagiannya akan keluar dalam level 1 dan sebahagian lagi akan keluar dalam level 2. Berkaitan dengan Google Certified Exam sini lah. Okay, so semua teknikal yang ditunjukkan tadi adalah sangat-sangat berguna. Bukan saja masa exam tapi dalam tempoh masa kita menggunakan Gmail lah. Jadi kalau rakan-rakan tak pernah lagi ataupun jarang-jarang guna, saya memang sarankan sangat gunakan teknik-teknik yang tadi ditunjukkan tadi. Okay. Sebelum kita ke pembentang yang terakhir untuk hari ini, suka saya ingatkan sekali lagi untuk rakan-rakan bantu rakan-rakan GCT kita dengan mengisi feedback yang diberikan. Okay, ruangan feedback yang diberikan. Dan juga suka juga saya ingatkan bahawa sesi ini telah pun dirakam. Saya akan uploadkan ke YouTube dan semua bahan-bahan yang tadi digunakan oleh presenter-presenter kita dalam masa pembentangan akan ada dalam ruangan description dalam YouTube berkenaan. Okey, sebaik saja mereka berkongsi link dengan saya lah. Okey, so tak perlu risau kalau ada yang baru masuk terlepas dan mungkin tak sempat ke mungkin sekejap lagi tak sempat nak isi borang sijil contohnya. Untuk kali ini, sesi kali ini kita akan buka borang sijil tersebut sehingga 4 hari bulan 4 hari bulan Mei ataupun dengan lebih tepat lagi pada hari Selasa ni. Jadi kalau rakan-rakan terlepas, nanti saya akan berikan link untuk feedback dan juga sijil. Jadi kalau terlepas nak isi sijil, anda boleh tonton semula rakaman nanti ataupun pergi saja kepada YouTube, link YouTube yang akan kami share dekat dalam grup e-didik Malaysia. Dan anda boleh lihat, dapatkan link di sana dan isi borang sijil berkenaan. So tak perlu risaulah.
Dan kami juga galakkan anda share video yang akan diuploadkan ini, rakaman ini kepada rakan-rakan anda di sekolah ataupun dalam daerah masing-masing lah. Okey. Ya, belum lagi. Kejap lagi saya akan berikan link sijil. Tapi sebelum itu saya menjemput pembentang kita yang terakhir pada hari ini, iaitu Cikgu Ermi Yusiakama dengan tajuknya Google Drive. Okey. Dipersilakan. Minta maaf lah kalau tersalah sebut nama tadi. Sekejap ya, saya share dulu. Okey cikgu, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada buat urus setia dan juga sahabat-sahabat di Jom Get Certified. Saya Ermi Yusi Akmar binti Muhammad Nur dari SK Section 19 Shah Alam. Hari ini saya akan bentangkan mengenai Google Drive. Ya. Tapi sebelum tu kita kena tahu dulu apakah maksud Google Drive. Ya. Fungsi dia, Google Drive ini merupakan file storage yang synchronize dengan servis yang dibina oleh Google. Baik, ini adalah antara topik-topik yang akan kita sentuh pada hari ini. Yang pertama sekali, bina folder. Yang kedua, tambah file ke folder. Yang ketiga, share folder kepada individu lain. Yang keempat, tambah aplikasi ke drive. Dan yang kelima, dapatkan link folder. Yang keenam, bintangkan ataupun kita panggil star. Okey, mari kita mulakan yang pertama, iaitu bina folder. Cara untuk bina folder, pastikan anda masuk ke dalam Chrome dan klik pada Google Waffle ni yang ada 9 dots ni. Okey, klik pada Google Waffle dan kemudian dia akan keluar paparan ini. Okey, seterusnya pilih Drive dan klik pada New. Ya, pilih New dan pilih folder. Seterusnya rename folder. Seperti dalam kes ini saya renamekan dia sebagai demo 1 dan kemudian lepas rename tu kita klik create. Okay. Dan demo file, folder demo 1 ini akan ada di dalam kita punya Google Drive. Okay, seterusnya bina subfolder. Bina subfolder, kita klik, select dulu folder mana yang kita nak bina subfolder tu. Okey, klik pada folder tersebut. Dan kemudian dekat atas ni, kita panggil apa, top menu ni, ada drop down kan, kita klik dekat situ. Kemudian kita pilih new folder. Okey, pilih new folder, kemudian kita renamekan new folder itu. Dan akhir sekali kita klik create. Dan dalam file demo itu nanti, nanti saya tunjukkan kat sini. Okey, saya klik ni, Waffle, pilih Drive. Dekat demo, pilih select dulu, kita klik dekat demo ni untuk pilih folder, double klik and then kita klik dekat demo untuk buat subfolder baru. Okey, kita renamekan dia. Sekejap. Okay. Subfolder 3 dan create. Dan dia ada di bawah dalam folder demo 1. Okay, subfolder 3. Kemudian ubah warna folder. Ubah warna folder, okay, ini demo My Drive. Okay, saya pergi dekat My Drive. Demo 1 dah ubah, saya pergi dekat subfolder. Saya nak ubah subfolder 1 punya folder, warna dia kita nak ubah. Okay, right click, pilih change color, nak ambil warna kuning katalah katalah kita nak ambil warna kuning dan folder itu dah pun bertukar berwarna kuning. Kata kalau kita tak nak tukar warna, kita klik balik kat situ, change color, pilih warna yang ni lah, grey, warna asal. Okay. Kita dah buat subfolder, kita dah ubah warna folder dan seterusnya kita tambah file ke folder iaitu muat naik file dan juga muat turun file. Okey, untuk muat naik file dan muat turun file kita boleh pilih
sekali lagi pergi dekat My Drive. Kalau kita nak muatkan file di dalam folder demo 1, kita klik dan ada nampak highlight kan. Okay, klik. Kita nak simpan dekat dalam subfolder 1 file ni. Okay, kita klik new, klik file upload dan pilihlah apa file yang kita nak masukkan ke dalam folder tersebut. Contoh GCT yang ini saya nak masukkan ni file PowerPoint. Open dan dekat upload one item. Okey, dah lepas upload dia terus masuk kat dalam subfolder tadilah. Okey. Kata nak masuk upload lagi file, pilih file upload. Contohlah kita ambil lagi satu file. Open. Okay. Keep separate. Okay, keep separate. Okay, sudah ada 2 file yang kita dah bawa masuk kat dalam ni. Okay, itu cara nak buat muat naik file. Dan seterusnya muat turun file. Muat turun file. Bagaimana untuk muat turun file? Baik, sekarang kita dah buat naik, kita nak muat turun file. Klik dekat folder itu, right click pun boleh. Ataupun pergi kat download sini, ataupun kita klik pada file itu, pergi pada vertical line ni dan kemudian pilih download. Sama saja. Okey. Bila kita download dan dia akan paparkan kat bawah ni lah. Kalau kita nak tahu kat mana dia download, kita show in folder lah, tengok kat mana. Okey, dekat file download. Kita klik dan dia akan bawa kepada file tersebut. Seterusnya ialah share folder kepada individu lain. Ini yang sering kita buat dekat sekolah lah. Okey, kita nak share demo 1. My Drive. Kita nak share folder ni. Okey, kita nak share folder ini. Kita right click. Kita pergi dekat share. Okey, masukkan email. Okey, saya bagi pada email saya sendiri. Masukkan lagi, kalau ada 2-3 orang kita boleh masukkan ya. Dan yang ini fungsi dia, sama ada kita nak bagi dia sebagai right untuk sebagai editor, untuk organize, add and edit files ataupun komentar saja ataupun viewer sahaja. Okay, notify people. Boleh tick, boleh untick terpulang pada anda dan kemudian kita boleh send. Share anyway. Ini dia kata apa? Share outside organization. You are sharing to Cikgu Ermi signature who are not in the Google Workspace organization that this item belongs to. Maknanya saya guna email EDDate. Yang untuk yang ni saya guna email EDDate, tapi saya hantar pada Gmail ataupun MOE dan sebagainya, dia akan keluar notification macam ni. Share je. Share anyway. Okay. Okay, dah selesai. Selesai untuk share folder dan tambah aplikasi ke drive. Tambah aplikasi ke drive. Baik, kita pergi dekat Google Drive kita. Kita nak tambah kat mana? Okey, dekat folder demo 1 dan klik folder demo 1. Okey, pergi dekat new. Ini adalah aplikasi yang memang sedia ada dalam Google kita punya Google Drive, iaitu Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Form. Kalau pergi pada more, ada Google Drawing, Google Map dan sebagainya lah. Okay, dan ini connect more apps ni, third party punya panggil apa, apps yang boleh dimasukkan dalam Google Drive ni. Baik, tapi kita nak fokus pada Google ni saja. Kita klik pada new, saya ulang kita klik pada new, klik pada Google Doc. Okay, the created item will be shared to the same people as the selected folder. Create and share. Okay, create and share. Baik, kita namakan, rename dekat atas ni, di sebelah kiri atas, kita renamekan dia demo doc 2. Tadi dah ada demo doc 1. Okay, dan kita buatlah tugasan apa yang kita nak type dekat sini. Memang tak ada button save ya cikgu, tak payah cari kat file, memang tak ada button save. Okay, sebab dalam Google
drive memang semuanya auto save. Nak murid pun selalu tanya, cikgu tak ada button save. Memang tak ada button save sebab dia auto save. Okay. Dan kita pergi dekat Google Drive tadi, file demo tadi, folder demo, memang dah ada dokumen doc2. Okay, sekarang let's say saya nak masukkan Google Sheet pula. Okay, pergi pada new, pergi pada Google Sheet contoh ya. Notification yang sama, just create and share. Ini Google apa ni spreadsheet ni sama je juga dengan Excel ya. Okay. Demo sheets 1. Okay. Dan kita bolehlah buat macam biasalah ya. Buat kerja dalam demo sheet ni dan kemudian seperti biasa tidak perlu save. Bila kita patah balik dekat demo memang dah ada dekat dalam ni. Okay, tak perlu save. Okay, saya tunjukkan lagi contoh Google Slide pula. Klik pada new, pergi pada Google Slide, create and share. Okay, untitled, contoh demo slide 1. Okay, demo slide 1. Tak perlu save juga. Pergi pada balik pada kita punya Google Drive dan kita akan nampak demo slide 1 kat sini. Okay, seterusnya kita dah pergi ke tambah aplikasi ke Drive. Kemudian kita nak dapatkan link folder. Okay, kita nak share folder. Ni selalu kita guna juga dekat sekolah ya. Okay, pergi dekat My Drive, kita nak share folder. Contoh kita biasanya guru kelas lah, dia akan bagi senarai nama, dia nak cikgu subjek yang tertentu yang mengajar kelas tersebut isi markah contohnya ya. Okay, katalah folder itu ialah folder ini. Okay, klik select folder dulu. Ada dua cara, satu right click, pilih share. Okay, satu lagi select folder, pilih share yang gambar, ada gambar people ni kan. Share. Okay, boleh masukkan email dan contoh email. Okay, send. Share anyway. Sebab dia luar daripada e-didik ya. Itu cara untuk share folder. Okey, dapatkan link folder. Untuk dapatkan link folder, cara yang sama, right click, pergi dekat link, get link ni, ataupun kalau tuan-tuan nampak kat sini, sorry. Dekat demo ni, dekat sini ya, klik folder tersebut, ada get link dekat atas top menu ni. Okay, pilih. Got it. Okay, dekat sini ada sedikit setting, sama ada kita nak allow kepada edidik.edu ataupun anyone with the link. Biasanya saya akan pilih anyone with the link. Sebab kadang-kadang bila kita guna akaun MOE, ada cikgu yang buka guna akaun Gmail. Jadi untuk selamat, kita klik pada anyone with the link. Kalau kita perlukan dia edit, kita akan assign, kita akan beri dia right sebagai editor. Contohnya macam markah tadi, mestilah nak kena edit kan. Kalau kita set viewer saja, penerima hanya boleh view, dia tak boleh key in markah. Okay, so klik editor dan copy link. Contoh okay, dan kita masukkan dalam grup WhatsApp ke, grup Telegram ke yang berkenaan lah. Okay, klik done. Okay, seterusnya bintangkan star folder. Okay, bintangkan star folder. Kita nak bagi dia nampak macam menonjol sikit, macam pop kan. Okay, demo 1. Klik pada folder ni. Kemudian right click. Kemudian add to start. Okay. Dia akan keluar kat sini lah. Dia akan keluar bintang kat tepi folder kita. Okay, nak tengok pergi dekat start dekat tepi ni. Ini adalah folder-folder yang kita dah star kan. Okay. Seterusnya. Oh, itu saja. Itu saja. Terima kasih.
Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih Cikgu Amy. Itu dia. Cepat betul ya habis hari ni. Selesai dah tadi kita ada 5 orang pembentang, 5 dah siap membentang dah. Jadi dekat dalam bahagian komen saya dah masukkan link untuk feedback dan juga link sigil Jadi terima kasih kepada Cikgu Ermi atas pembentangan tadi berkenaan dengan Google Drive, sangat baik. Begitu juga dengan rakan-rakan pembentang yang lain untuk hari ini, untuk siri yang pertama. Tahniah saya ucapkan. Dan Alhamdulillah setakat ini kita ada jumlah responden sehingga 98 orang. Jadi saya harap nanti akan bertambahlah daripada masa ke semasa. InsyaAllah lepas ni saya akan stopkan recording ni sekarang sebab kita tak nak dia terlampau panjang sangat.